Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى روح الإمام الغزالي رحمه الله وإلى روح الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله وإلى صاحب هذا الكتاب الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب الإندونيسي المكي رحمه الله وإلى شيخنا Tuan Guru Haji Saleh bin Musa Al-Qaddahi rahimahullah wa ila Shaykhina Al-Habib Ahmad ibn Isa ibn Habib Ahmad ibn Sumaid rahimahullah. Syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali untuk pengajian kitab Penawar Bagi Hati, dan kita baca syarahnya Qalbun Salim. Sebelum itu boleh dengar saya tak? Boleh dengar? Dengar. Kalau dengar saya teruskan, kalau tak tukar. Macam mana? Ada. Kita tukar. Bismillah. Pakai ini lah. Baik. Kita sampai pada muka surat. Ini macam mana? Sembilan. Tak, yang ni dengar tak? Yang mana lebih dengar? Cuba Syahmi. Itu lebih jelas. Bismillah. Mana satu tuan-tuan nak? Yang dekat tangan saya ke ataupun dekat adik Syahmi? Syahmi. Apa? Baik. Muka surat 9 Syahmi dah. Surat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, muka surat 9. Mari kita lihat atas tu nama yang ilmu yang kita nak pelajari ini. Ilmu ini dipanggil ilmu tasawuf. Kita ada berapa ilmu? Banyak ilmu. Tapi rukun agama ada 3. Tolong diingat kembali ya. Rukun Islam 5. Rukun iman 6. Rukun solat 13. Itu yang rukun solat 13. Itu yang masyhur, itu yang muktamad. Kalau orang tanya rukun agama ada berapa? 3. Betul. 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan. Itu namanya rukun agama. Tolong diingat sampai bila-bila.
Ada 3 rukun agama: Islam, iman dan ihsan. Kenapa 3? Berdasarkan hadis malaikat Jibril datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wa baraka wasallam mengajar agama. Lalu di akhir hadis Nabi tanya kepada Sayyidina Umar yang duduk sekali itu, "Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Kamu tahu tak orang yang tanya soalan saya 3 tadi tu? Dia tanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan." Kata Sayyidina Umar, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang tahu. Maksudnya saya tidak tahu. Lalu Nabi bagi tahu, yang datang tadi tu innahu Jibril. Yang datang tu adalah Jibril. Atakum, dia datang pada kamu, yu'allimukum dinakum, mengajar kamu agama kamu. Tengok bahasa hadisnya. Sesungguhnya dia, iaitu yang datang tadi, malaikat tadi adalah malaikat Jibril yang datang kat sini untuk mengajar agama kamu, mengajar agama. Lalu ulama pun tengok yang dikatakan agama tu apa ya? Apa yang ditanya oleh Jibril tadi? Rupa-rupanya Sayyidina Jibril bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Inilah dia 3 rukun agama. Baik. Kalau rukun yang pertama itu Islam, nak kenal Islam dengan ilmu apa? Ini rukunnya Islam. Tapi nak kenal Islam tu dengan ilmu apa? Islam tu kan solat, zakat, puasa, haji. Nah, itu yang core. Menutup aurat, buat baik kepada orang tua, lagi menjaga kehormatan diri, nikah kahwin. Yang praktikal. Ilmu tu apa namanya? Kita nak belajar ilmu solat, wuduk, membuang najis. Apa nama ilmunya? Fiqh. Jadi nak kenal Islam dengan ilmu fiqh. Yang kedua tentang iman. Iman kan dalam hati, kepercayaan, pegangan, i'tiqad. Apa nama ilmu tu? Nak kenal Allah, nak kenal malaikat. Ilmu aqidah. Nama ilmu lain. Tauhid nama lain. Usuluddin nama lain. Banyak nama kita. Ilmu kalam, ilmu usul, itu banyaklah namanya. Sekarang ni yang kita nak fokus ni. Ilmu tentang ihsan. Apa dia ihsan? Ihsan tu melibatkan hati. Kamu menyembah Allah, beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Mata ni namanya basar. Ni mata namanya basar. Ada satu lagi mata batin dalam tu, namanya basirah. Namanya basirah. Ini saya ni jasad. Saya melihat dengan basar. Ada satu lagi unsur dalam diri saya ini namanya roh. Roh itu ada mata juga. Mata tu namanya basirah. Tu ya. Baik. Ilmu nak mengenal roh, mengenal hati itu namanya ilmu tasawuf. Ni nanti kita belajar ni. Baik. Jadi apa dia ilmu tasawuf tu? Ni yang ulama sebut. Mari kita lihat ya. Footnote nombor 46 kita baca kat bawah tu. Saya baca yang Arab, nanti Najmi baca yang Melayu. Muka surat 9 bawah gitu. Kita nak kenal apa ilmu tasawuf tu. Ilmu tasawuf tu ilmu tariqat ke, ilmu berzikir ke, ilmu bertapa dekat gua ke, ilmu duduk di rumah senyap-senyap seorang-seorang ke. Kita tengok apa sebenarnya beberapa pendapat para imam dan ulama tentang tasawuf. Imam ni bukan imam solat ya, tapi imam dari segi keilmuan. Tahap yang paling tinggi ini lebih daripada ustaz lagi. Ini lebih daripada kiai lagi. Tok guru, tuan guru.
atas lagi, namanya Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syafi'i. Itu pertama, Al-Qadhi Syekh Al-Islam, Syekhul Islam. Maksudnya dia kita menjadi ketua pada Islam, maksudnya orang yang terbilang lah. Zakaria, namanya Zakaria Al-Ansari, berasal daripada kaum Ansar. Kan di Madinah dulu, ingat ceritanya, asal penduduk Madinah tu orang mana? Orang Yaman, asalnya orang Yaman. Mari saya kembali sedikit cerita. Ini kan masih lagi bulan haji ya. Ini hari yang ke-14 Zulhijjah ya. Apa maksud bulan Zulhijjah? Dzu maksudnya yang mempunyai, Hijjah iaitu haji. Jadi bulan yang mempunyai ibadah yang namanya haji. Sebab tu dia panggil Zulhijjah. Itu nah, asalnya Dzu Al-Hijjah. Dzu yang mempunyai, Al-Hijjah ibadah haji. Bulan ni lah yang ada ibadah haji, yang lain tak ada ibadah haji. Baik. Dulu kita kembali sedikit cerita asal muasal Makkah Madinah tu ya, haji. Dulu Kaabah itu dibangunkan oleh Nabi Adam alaihissalam dulu ketika turun di muka bumi ini. Saya potong panjang ni. Dan dibantu oleh anak keturunannya yang bernama Nabi Syith. Nabi Syith yang menerima suhuf tu, ingat ya. Masa berlalu, berlakulah peristiwa besar pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ini saya dah potong panjang dah ni. Daripada Nabi Adam, Nabi Nuh jauh. Habis banjir itu meranapkan Kaabah asal pembinaan Nabi Adam alaihissalam. Selepas zaman Nabi Nuh, panjang ceritanya, potong juga. Sampailah kepada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilahirkan di Babylon. Dekat mana? Dekat Iraq. Kan kita mengaji dulu tamat manusia yang pertama di Babylon, di sungai Tigris dan Euphrates. Ingat lagi, saya tinggal tempat dulu belajar ya. Nah, Nabi Ibrahim, waktu baginda menjadi nabi, ada seorang raja di Iraq ketika itu, namanya Namrud. Ada dua sebutan, Namrud dengan Namarrud, dua-dua boleh. Kita biasanya sebut Namrud. Namrud ini, oleh kerana dia yang berkuasa, maka dia mendakwa dirinya Tuhan. Jadi ada satu kumpulan orang Iraq menyembah Namrud. Nah, satu lagi, mereka menyembah matahari, bulan, bintang, all cosmic phenomena dekat atas. Satu kumpulan lagi menyembah berhala. Ada tiga kumpulan lah. Orang musyrik. Orang musyrik ni orang yang syirik pada Allah. Zaman sekarang ada tak orang syirik, orang musyrik? Ada. Kita dulu baca sejarah, biasa kita baca musyrikin Makkah. Betul lah, orang tu syirik tapi di Makkah. Kalau tu orang syirik di negara barat, orang musyrik juga tapi di negara barat. Di Madinah ada tak orang syirik? Ada, sebab tu dipanggil musyrikin Madinah. Tapi di Makkah musyrikin Makkah. Di negara kita ada tak orang syirik? Ada, tapi dipanggil musyrikin Malaysia. Jaranglah kita jumpa. Nah, saya nak bagi tahu perkataan musyrikin. Bila disebut musyrikin, taklah semestinya di Makkah. Oleh kerana orang musyrik maksudnya orang yang syirik pada Allah. Nah, di Makkah dipanggil musyrikin Makkah. Tadi dekat mana tadi? Iraq. Tahu Iraq kan? Di sini ni Saudi. Ni Saudi ya. Bawah Saudi Yaman. Atas di sebelah ni. Atas ni Syria.
Syria, termasuklah Palestin dekat atas ni. Sebelah ni dekat hampir benua India ni namanya Iraq. Situlah asalnya Nabi Ibrahim. Bayangkan Iraq kat sini, Makkah kat sini. Nabi Ibrahim lahir di Iraq. Lahir di Iraq. Lalu ceritanya panjang, saya pendekkan. Allah suruh Nabi Ibrahim berdakwah di Palestin. Kat mana Palestin tadi tu? Iraq kan dekat sini. Palestin di mana? Atas. Akhirnya Allah suruh lagi Nabi Ibrahim berdakwah di negeri yang sangat tandus, itulah namanya Makkah. Tapi ketika itu nama Makkah bukan Makkah tapi Bakkah. Kenapa Bakkah? Sebab Bakkah ini adalah tapak asal Kaabah. Tapak asal Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim, runtuh pada zaman Nabi Nuh. Allah nak dirikan balik. Dirikan balik di foundation dia tu. Foundation tu namanya Bakkah. Itu asalnya. Barulah Nabi Ibrahim datang ke situ. Ceritanya panjang ni. Bawa anak dan isteri. Apa dia nama anak dan isterinya? Sayyidatina Hajar dengan anaknya Nabi ceritanya panjang, saya pendek saja. Selesai. Tapi Nabi Ibrahim patah balik ke Palestin, tinggallah dua anak beranak ni. Tu yang cerita air Zam-Zam. Saya dah cerita dah 7 kali kat sini, tak mau lagi saya. Dah 7 kali dah cerita ni. Nak jadi cerita, apa kaitan dengan Madinah? Kaitannya ialah pada masa dua beranak ni tadi tu, Allah anugerahkan dengan air Zam-Zam. Apa maksud Zam-Zam? Kumpul. Zam, kumpul. Zam, kumpul. Selesai. Alhamdulillah, hiduplah dua beranak ini dengan ada airnya. Sebelum ni payah tak ada air. Sudah. Pada masa yang sama berlalu zaman. Pada masa yang sama air Zam-Zam ni Allah anugerahkan di bumi Makkah. Berlaku satu peristiwa besar di selatan Makkah tu. Di selatan Makkah dekat Yaman tadi ni. Sini dah ada air Zam-Zam ni. Sini air Zam-Zam Makkah, bawahnya di Yaman. Ada satu peristiwa besar ketika itu namanya empangan Ma'rib, namanya pecah. Ceritanya pun panjang juga kat situ. Sebagai azab kepada penduduk yang sebelumnya beriman, kemudian tak beriman, lalu Allah menguji mereka dengan empangan Ma'rib yang besar tu pecah. Bila pecah, air melimpah terkena di penduduk Yaman. Lalu mereka initiate, mereka nak berpindah ke atas. Ni Yaman, ni Makkah, ke atas. Makkah dengan Madinah ni namanya Hijaz. Lagu Hijaz tu kumpulan Hijaz tu ambil di sinilah. Tu namanya apa? Hijaz. Macam kita kawasan ni, kawasan ni Klang Valley. Tu istilahnya tu. Kalau mereka Hijaz. Nama aja bukan sama tu, nama. Maksudnya istilah, ya. Baik. Tapi kat sana tak ada dah lembah macam kita ni. Ada lembah-lembah, tapi di sini sebut Hijaz, kawasan yang berbukit-bukit. Mereka bila empangan pecah di sini nak menuju ke kawasan yang sejuk. Kenapa sejuk? Memang di kawasan sebelah Syria ini, yang dipanggil sebagai kawasan Syam. Syam tu ada 4 negara kat sini ni. Palestin, Syria, Lebanon dengan Jordan. Di kawasan ini sejuk. Sebab itu rihlatash syita'i was saif. Ini cerita zaman dulu ni. Ketika zaman Datuk Nabi, iaitu Abdul Muttalib. Ketika musim panas, mereka akan berniaga ke Syam. Syam ni sebulan pergi, sebulan balik. Ketika musim sejuk, mereka akan berniaga ke Yaman. Sebab Yaman ni panas, ni di atas. Baik. Mereka pun
dalam rangka pergi ke sebelah atas utara. Dan orang Yaman sebahagiannya pandai bercucuk tanam dan beternak binatang. Sambil mereka pergi ke atas, mereka bawa sekali lah yang kata ternakan-ternakan tadi tu, sebab mereka ada ilmu bercucuk tanam. Sampai dekat sini Makkah, rombongan ni tadi, kafilah ni tadi hairan melihat di atas padang pasir ada segerombolan burung yang berkawan, begitu ya. Apa panggil ni? Apa ni Syami? Berlegar-legar. Dalam ilmu musafir, kalau ada burung berlegar-legar di atas padang pasir, itu maksudnya apa tu? Bawahnya ada air. Walhal ini memang terkenal kering kontang. Lalu sebahagiannya deviate. Asalnya nak menuju ke atas, tapi deviate pergi masuk ke Makkah. Bila dilihat memang betul-betul lah dah ada air kat situ. Apa nama air tadi tu? Zamzam. Jadi mereka pun pergi ke situ, jumpa dengan Sayyidatuna Hajar, minta izin untuk duduk dekat situ dengan membayar ufti, membayar macam cukai lah, setiap tahun berapa kena bayar. Akhirnya sebahagian yang tadi kumpulan ramai ni pergi dekat sini, oleh kerana mereka ada ilmu bercucuk tanam, ilmu ternak-ternakan, ada air pula tu, lalu mereka kembangkan itu menjadilah satu community dekat sini. Antara yang berpindah dekat sini ada satu ketua kaum, lupa saya nama ketua kaum tu. Anak dia tu nanti akan kahwin, anaknya perempuan akan kahwin dengan Nabi Ismail. Sebab Nabi Ismail kan disembelih kan. Nak tahu cerita tu? Kalau saya patah balik nanti hari raya haji balik kita ni. Ke nak patah balik? Teruskan. Pada 7 cerita patah balik sikit sini ni. Kita dah sampai sini, jangan patah balik sini ni. Sini pula patah balik sikit. Apa yang berlaku kepada Nabi Ismail sebelum kahwin dengan anak kepada suku kaum ni tadi ni, saya lupa nama tu ya. Nabi Ismail ketika umur 7 tahun, ada yang kata 13 tahun, Nabi Ibrahim mimpi 3 malam berturut-turut. Hari ke-7 Zulhijjah malam ke-8 mimpi menyembelih Nabi Ismail. Dalam mimpi betul-betul pisau tu kena dekat sini dan putus kepala dalam mimpi. Terkejut. Pagi esok merenung-renung, melihat-lihat, memikir-mikir. Orang Arab kalau kata memikir-mikir ni dipanggil ra'a. Jadi ru'ya. Maksudnya ru'yahnya apa? Fikir. Ana ara, aku berpandangan, berpandangan, memikir-mikir. Sebab itulah hari yang ke-8 tu dipanggil hari ru'yah ataupun hari tarwiyah. Kan kita sebut hari tarwiyah. Habis hari ke-8 tadi tu tarwiyah. Malam ke-9 mimpi yang sama juga, putus juga. Akhirnya pagi esok Nabi Ibrahim yakin ini mesti daripada Allah. Sebab tu beliau mengatakan araftu, aku tahu ini daripada Allah. Jadilah hari itu hari apa? Arafah. Itu satu versionnya. Ada version lain saya tak bawa, nanti cerita panjang. Hari ke-9 malam ke-10 mimpi lagi, sama mimpi itu tadi. Akhirnya esok Nabi Ibrahim bawa Nabi Ismail ke Mina. Kalau pergi Mina, ada bukit Mina tu, ada macam satu tugu. Ada yang tugu tu kecil. Kalau di Arafah tugu tu besar, tapi di Mina tugu tu kecil, dicat warna putih. Di situlah dulu Nabi Ibrahim membaringkan anaknya Nabi Ismail dekat Mina. Cari nanti kat situ lalu disembelih, betul-betul sembelih. 3 lagi tak putus. Sembelih tu namanya nahar. Sebab itu hari ke-10 namanya hari nahar. Boleh kalau orang tanya, kalau cucu kita tanya, Tok Wan, kenapa dinamakan hari Tarwiyah, hari Arafah dan hari Nahar?
Agak-agak boleh jawab. Kalau tak boleh jawab, ajak dia datang Masjid Khairiyah. Ulang balik. Tak habis-habis mengaji nanti. Selesai dekat sini nah. Baik. Apa kaitannya dengan orang Ansar tadi tu? Baik. Sebahagian orang Yaman tadi tu, sebahagian pergi ke Makkah, sebahagian naik ke atas, lalu mereka menetap di Madinah. Sebab di Madinah tu tak sama dengan Makkah. Madinah tu sejuk, sesuai untuk bertani. Kan mereka ada ilmu pertanian. Lalu mereka pun duduk kat situ. Lalu mereka dikenal dengan dua kumpulan yang besar, namanya Aus dan Khazraj. Dah lama duduk kat situ. Biasa je lah, ada manusia ni kan dendam, berkelahi. Ada sebagian ulama kata 126 tahun berkelahi. Kelahi sikit je berbunuhan. Akhirnya saya penduk cerita panjang ni, datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa apa? Hijrah. Hijrah tu maksudnya apa? Berpindah daripada mana? Daripada Makkah ke Madinah. Maka orang yang ikut Nabi itu dipanggil muhajirin. Aus dengan Khazraj, bila Nabi sampai kat situ, Nabi pun saudarakan mereka itu. Nabi pun persaudarakan kedua itu. Bila mereka disaudarakan oleh Nabi, hubungan mereka jadi bagus, tak berkelahi dah. Tambah lagi ketika ada kawan mereka yang datang, namanya Muhajirin, datang ke bumi Madinah. Kumpulan Aus dan Khazraj inilah yang menolong mereka itu. Menolong itu dalam bahasa Arab dipanggil nasara, tolong. Oleh kerana mereka menolong orang Muhajirin, mereka dipanggil Ansar. Keturunan Ansar inilah namanya Ansari. Inilah dia ceritanya Ansari. Boleh? Jauh kita ni daripada muka surat 9 pergi ke Makkah Madinah kita ni. Pergi ke Yaman, pergi ke Syria. Mudah-mudahan kalau boleh catat supaya nanti bila ada ustaz-ustaz lain cerita, ustazah lain cerita, dapat kita gambaran. Tu cerita. Saya tak cerita lagi bab haji ni. Bab haji ada kaitan dengan cerita tadi tu. Kenapa melontar, itu cerita lainnya. Baik, apa kata beliau? Beliau meninggal, mari saya tanya sekejap. Beliau meninggal tahun 929. Siapa ingat lagi? Ini kurun yang ke berapa? Kalau ingat lagi, kurun yang ke sekali tak dengar 10, betul Mak Ajar. Kenapa 10? Digit yang pertama tu campur dengan 1. At-tasawwufu ilmun tu'rafu bihi ahwalu tazkiyatin nafsi wa tasfiyatil akhlaqi wa ta'miril zahiri wal batini linailis sa'adatil abadiyah. Silakan. Jadi tasawuf ni satu ilmu, namanya ilmu tasawuf. Apa tujuan? Membersihkan jiwa. Lagi baik, kebahagiaan yang abadi itu di mana? Di akhirat. Itu namanya apa dia ilmu tasawuf? Bersihkan jiwa. Tapi ilmu jiwa ni ada lagi. Ilmu jiwa ni ada lagi. Ada yang namanya jiwa, nafas. Ada yang namanya roh. Ada yang namanya sukma. Itu panjang lagi cerita tu ya. Baik. Memurnikan akhlak. Akhlaknya ada dua. Ada akhlak baik, ada akhlak tak baik. Tapi kita nak akhlak yang baik dan membangunkan zahir dan batin. Baik. Supaya nanti bahagialah kita di dunia dan akhirat. Baik. Yang kedua, Syekh Ahmad Az-Zarruq meninggal tahun 899. Kurun ke berapa ni? Ke-9. Berkata, at-tasawwufu ilmun qusida bihi salahul qulub wa ifraduha lillahi amma siwah
wal fiqhu li islahil amal wa hifdhin nizam wa zuhuril hikmati bil ahkam. Wal usulu ay ilmu tauhid li tahqiqil muqaddimati bil barahini wa tahliyatil imani bil iqan. Wat tibbu li hifdhil abdan wan nahwu li islahil lisan ila ghairi dhalik. Naam. Fadhal. Adalah ilmu yang dimaksudkan dengannya boleh memperbaiki hati dan mengosongkan dunia daripada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, perbaiki hati sebab hati itu raja, dan kosongkannya daripada segala sesuatu selain Allah. Macam mana nak kosong? Mustahil kita kosong. Mesti saya ingat dengan isteri saya. Mesti kita ingat dengan anak-anak. Mesti kita ingat kereta parking tadi betul tak betul. Slipper baru tadi, jangan-jangan slipper baru. Contoh. Macam mana nak kosong? Tak mengapa, ingat itu semua, tapi linkkan pada Allah. Contohnya, ingat isteri. Ya Allah, ini amanah daripada Allah. Allah juga. Ingat slipper kalau baru tu. Ya Allah, Allah yang bagi rezeki sampai saya beli. Tak mengapa. So, tak mungkin kita kosong, tak mungkin. Kita ingat makhluk tapi linkkan dengan Allah. Ini seolah-olah Syekh Ahmad Az-Zarruq nak bagi tahu ilmu tasawuf ni apa tujuannya, ilmu fiqh ni apa tujuannya. Baik. Ilmu fiqh adalah untuk memperbaiki amal perbuatan dan menjaga aturan agama dan menampakkan hikmah dan dengan hukum. Ya, ia berkaitan dengan amal perbuatan kita ni yang fizikal ini. Contohnya berjalan di hadapan all folks, orang tua. Macam mana? Orang Melayu bagus sangat. Tak ada dalam hadis mengajar bila lalu depan orang tua, tundukkan badanmu, hulurkan tangan kananmu. Maaf ya, tak ada. Tapi ini adat orang Melayu. Bagus tak? Bagus. Tak ada. Tengok orang Arab, tak adanya. Kita lari sini. Orang Melayu tidak. Kalau kita nak tunjuk orang begini, orang Melayu ni, hadis tak ada sebut begini. Silakan mari kita ni. Kalau Nabi begini. Tapi ni boleh tak? Boleh. Maksudnya adat yang baik. Silakan ya. Terus ilmu usuluddin, ilmu tauhid pula. Iaitu ilmu tauhid adalah untuk ilmu tauhid tentang iman. Macam mana nak mantapkan iman dengan dalil-dalil? Dalil tu apa? Petunjuk-petunjuk. Dalil apa? Dalil Quran, dalil hadis. Dalil ni dalil ni. Petunjuk-petunjuk semua ni, tengok pokok ni dalil adanya yang menjadikan pokok. Itu ya. Sementara saya ingat ni, insya-Allah macam saya pernah sebut dulu dekat sini, galeri ilmu yang mencetak buku saya ni akan buat satu kursus akidah online sifat 20. Saya tak ingat, tapi bermula bulan Ogos ni, pertengahan bulan Ogos ni. Tapi kena mendaftar online. Jadi minggu yang saya live tu, nanti saya bagi tahu Umi, minggu tu kita tak ada kuliah. Minggu yang saya mendaftar yang online itu, saya tak ingat minggu yang keberapa. Nanti saya bagi tahu ya. Jadi itu khusus sifat 20. Berapa siri tak ingat saya, 10 siri lebih kurang. Ini nak bagi peluang yang tak dapat hadir macam ni, tak faham SOP kita macam ni, boleh lihat di rumah sekitar pukul 9.30 sampai pukul 10.30, 1 jam je. Karena saya akan mengajar, insya-Allah saya yang mengajar pakai slide. Jadi komputer, sampai pakai komputer lebih elok ya. Pakai handset pun tak apa, pakai komputer lebih elok.
Saya dalam komputer tu nanti dibagi dua. Saya kecil, slide saya besar. Sebab saya mengajar fully pakai slide. Contohnya sifat 20 ni apa, jirim tu apa, sifat nafsiyah maknanya insya-Allah hadirin kalau bertawajuh betul-betul insya-Allah dapat manfaat. Tujuan kursus ni dibuat begini tujuannya ya. Satu, kalau saya buat begini, kalau kita buat begini, yang hadir cuma ini je lah yang datang. Mungkin yang takut-takut datang kerana corona, jadi dia tak datang. Jadi bukankah jadi kurang sedikit manfaatnya? Satu ya. Yang kedua, ada juga yang berfikir begini. Ada sebahagian orang yang mungkin ada jawatan dalam negara, mufti kah, pengarah-pengarah kah, ataupun ustaz-ustaz sendiri, kalau datang majlis macam ni kan segan duduk mengaji kat sini ni. Jadi mungkin mereka lebih selesa duduk di pejabat belajar gitu. Secara tak langsung mungkin mereka ingin sangat-sangat nak belajar sifat 20 ni, tapi duduk macam ni sanggup ke duduk macam sini? Bekerja pula tu. Jadi sebagian ustaz kata baguslah kalau kursus sifat 20 ni dibuat online. Saya personally saya tak mahu. Kenapa? Belajar sifat 20 ni dia mesti duduk macam ni. Baru saya tahu siapa yang faham, siapa yang tak faham. Siapa yang senyum daripada mula sampai akhir, tak faham tu. Kalau dia nampak sedih juga tak faham. Biasanya yang faham dia bercampur dua tu. Mula-mula tak faham. Itu faham. Betul tak? Tapi tak semestinya faham. Sebab kita yang mengajar ni, kita tahu siapa faham, siapa tak faham. Tapi jangan risau ya. Ada barakahnya. Itulah tujuannya mengaji ya. Supaya mungkin juga ada ustaz-ustaz yang nak belajar sifat 20 tapi datang ke masjid macam kita ni kan segan duduk-duduk macam ni. Tambah lagi mungkin ada yang dah ada nama kan, pendakwah-pendakwah yang ada nama dalam masyarakat. Jadi itulah sebabnya bila saya dinasihat begitu, okeylah saya pun terbuka jugalah. Asalnya tak mahu saya sifat 20 paling saya tak mahu mengajar pakai online, tak mahu saya. Tapi kali ini dinasihat begitu, jadi mahu saya. Cuma saya nak bagi tahu yang itu katanya berbayar dan mesti mendaftar 10 siri itu. Yang bagusnya kita tak perlu keluar rumah. Dan contohnya kan ada kursus tu, tak apa datang kelas macam ni macam biasa. Jumpa dulu Dr. Ustaz Azhur Ramli, Ustaz Zafran, Ustaz Rozi. Nanti balik rumah yang kita daftar tadi tu boleh buka balik dan boleh ulang balik. Banyak kali ulang pun boleh. Hatta saya tak tahu bayarannya berapa ya. Yang tu boleh jadi milik kita seumur hidup. Tapi dalam handset kita saja. Tak boleh handset orang. Jangan rosak handset tu. Handset tu jangan rosak. Itu ya. Sebenarnya kami dah buat ni waktu PKP hari tu. Tentang puasa dah buat online dah. Alhamdulillah ramai yang ikut. Saya ingat 500 orang yang ikut. Bulan Ramadan baru ni dibuat 2 siri, 2 kursus. Satu Ramadan, yang kedua Fardu Ain. Fardu Ain tu saya mengajar buku saya sendiri. Buku tu tengah disiapkan, Tauhid, Fiqh, Tasawuf. Yang tu 500 orang yang ikut online. Yang ni katanya baru buka. Saya pun tak dapat lagi posternya tu. Saya cuma nak bagi tahu je ya, saya tahu sebagian tuan-tuan, puan-puan memang minat mengaji sifat 20 tu. Yang kita mengaji dulu ke atas tu tak cukup. Yang ini 10 siri. Saya kalau mengajar online tak adalah cakap-cakap macam ini, terus saja.
Sebab kalau macam ni kan tanya khabar lagi, apa khabar? Sedap tak nasi lemak tadi tu? Itu saja berapa dah habis tu. Nah, jadi jangan lupa hadirin kita pakai ini bila keluar rumah, jangan lupa pakai ini ya. Baik. Saya nak bagi tahu sedikit, dalam Islam ada peraturan yang namanya hudud. Hudud ni yang telah disebut dalam Quran secara jelas. Siapa yang membunuh, siapa yang mencuri, potong tangan. Siapa yang minum arak disebat. Siapa yang zina direjam sampai mati. Kalau orang yang muhsan, yang tidak kahwin lagi disebat. Yang dah cukup dalam Quran tu namanya hudud. Satu lagi qisas. Ni khas untuk hukum bunuh. Siapa yang membunuh dia dibunuh, kecuali keluarganya kata tak payah bunuh lah, tapi sebagai balasan kena bayar denda. Denda tu namanya diyah. Diyat kata kita ni. Adik Syahmi kita ni mengaji tu, Najmi mengaji law di undang-undang. Namanya diyah. Diyah tu apa? Denda. Baik, saya tak nak bunuh kamu, sebagai ganti bagi saya 1 juta. Kena bayar 1 juta. Sebab sepatutnya dia kena bunuh ni, selamat dia. Tapi ahli keluarga kata sebagai menggantikan, ahli keluarga kami nyawa je dah hilang dan tak akan kembali lagi, mahal tu. Saya nak kamu bayar kami 2 juta. Bayar wajib bayar juta. Tak ada duit pinjam. Itu namanya qisas. Satu lagi namanya ta'zir. Ta'zir ni hukuman itu mengikut budi bicara ulul amri. Ulul amri ni pemerintah. Ni siapa yang tak pakai ni kena denda. Siapa yang melanggar lampu merah sekian. Siapa tu namanya ta'zir. Ada 3 tadi. 1 hudud, 2 qisas, 3 ta'zir. Itu terpulang pada pemerintah lah yang namanya ta'zir tu ya. Baik. Tapi tengoklah pemerintah, dia masih ada penasihatnya. Ini berapa nak kena, ni berapa, ni berapa. Ini perlu kita kecualikan. Itu pulang pada pemerintah. Baik. Saya cerita apa tadi tu? Kursus online tadi. Itulah saya nak bagi tahu saja. Kalau siapa yang berminat, baguslah. Di samping kita belajar tasawuf, fiqh kita belajar, ilmu tauhid pun kita belajar. Saya mengajar ilmu tauhid semua pakai slide. Saya tak mahu kosong-kosong macam ni supaya nampak. Dan slide itu tak dibagilah sebab dah ada dalam buku namanya Ringkasan Sifat 20. Jadi saya bagi tahu awal ni supaya nanti jangan pula dikatakan saya tak bagi tahu. Ni tuan-tuan jangan risau siapa yang dah mendaftar, katalah sayang kelas Ustaz Zuramli, kelas Ustaz Razi, boleh balik nanti ke rumah buka dan boleh tengok semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sambung. Selesai. Ilmu apa tadi? Fiqh. Baik. Terus nanti saya bagi dengan Umi. Poster tu saya bagi dengan Umi. Nanti boleh rujuk. Fadhal. Ilmu kedokteran mulia adalah untuk menjaga badan. Untuk jaga badan, maksudnya jaga kesihatan. Ilmu nahwu mulia adalah untuk memperbaiki cara-cara berbicara dan sebagainya. Baik, ilmu nahwu ni dalam bahasa Melayu ilmu tata bahasa lah. Jadi biar kita bercakap sedap. Siapa nama kamu? Kita tak kata apa nama kamu. Mana satu yang betul? Siapa nama kamu kan? Ke apa nama kamu? Cikgu bahasa Melayu tolong saya. Siapa? Siapa nama kamu? Saya kan mengaji. Sebab yang saya ingat siapa ni untuk yang bernyawa. Kalau apa ni tak bernyawa. Jadi siapa nama kamu ke apa nama kamu? Yang hidup siapa? Apa? Apa nama kamu? Apa ya? Baik. Apa nama kamu? Baik. Siapa kamu? Gitu. Saya datang semalam ataupun semalam saya datang. Mana satu betul ni? Itu ilmu bahasa, tata bahasa. Sama juga dengan ni ilmu tata bahasa. Mana satu marfu', mana satu mansub, mana satu majrur. Baik. Yang kita nak fokusnya ilmu tasawuf, ilmu hati. Terus Imam Junaid Al-Baghdadi.
berkata, at-tasawwufu isti'malu kulli khuluqin saniyyin wa tarku kulli daniyyin. Tasawuf ialah kedudukan yang beramal dengan semua akhlak yang terpuji dan meninggalkan semua perkara yang keji. Baik, kalau kita sebut bahasa mudahnya, beramal dengan sifat mahmudah, tinggalkan sifat-sifat madhmumah. Sebahagian ahli sufi mengatakan, at-tasawwufu kulluhu akhlaqun, faman zada 'alaika bil akhlaqi zada 'alaika bit tasawwufi. Tasawuf semuanya akhlak. Sesiapa yang menambahkan akhlakmu, maka dia telah menambahkan tasawuf terhadap diri. Itu yang orang kata, Ustaz, kalau tasawuf ni kena masuk tariqat ke? Dijawab, sangat elok kalau ada tariqah. Tapi kalau tidak ada tariqah, adakah dia bertasawuf juga? Ya. Kenapa? Kalau akhlaknya bagus. Ada orang tak bertariqat. Nabi bertariqat tak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nama tariqat? Tak ada. Tapi kerana Nabi menjalani undang-undang syariat fiqh, itu namanya jalan. Jalan tu namanya tariqah secara umum, barulah datang selepas itu Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Maka jadilah jalan itu dengan zikir yang khusus, disusun oleh beliau dengan metod yang tertentu untuk menyuci jiwa. Perlu suluk, perlu berbai'ah, perlu bertariqat. Tariqat itu namanya tariqat Naqsyabandiyah. Sama juga dengan Al-Imam Abu Al-Hasan Asy-Syadzuli. Beliau susun, sebab manusia ni kalau tak disusun zikir, macam-macam zikir pening dia, maka beliau susun. Selepas subuh, jangan lupa baca istighfar. Apa istighfarnya? Pendek. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah 99 kali. Barulah tutup 100 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Habis. Barulah yang kedua baca salawat. Salawat kan banyak salawat, tapi beliau pilih salat al-ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 100 kali. Barulah tahlil. Tahlil ni banyak. La ilaha illallah tahlil juga, tapi beliau pilih yang terbaik. Apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Habis tu baru baca Hizbul Bahar. Yang kita ajar itu Hizbul Bahar dalam kitab ni kan, kitab amalan lepas solat tu, Hizbul Bahar. Siapa yang ada hajat besar-besar, baca Hizbul Bahar. Contoh hajatnya apa? Contoh hajatnya abang ngaji, mudah-mudahan jangan ditukarkan tempat kerja. Tu hajat tu. Anak, mudah-mudahan jangan kena COVID-19 contohnya. Apa lagi? Anak sedang belajar di Mesir, mudah-mudahan selamat takharruj, graduate. Contohnya. Apa lagi? Haji ni dah 20 purnama tak bayar hutang, contoh. Mudah-mudahan dia bayar hutang. Boleh baca Hizbul Bahar. Tapi cara bacanya kena tahu. Ketika setiap kali sebut bahar, ingat apa itu. Saya dah sebut di sini dulu ni, cuma kita amal tak amal saja. Siapa yang ada Hizbul Bahar sekarang, cuba buka supaya tuan-tuan tahu macam mana cara. Ini kita baca kalau orang yang tariqat Syadzuliyah tadi tu, dibaca bila tu? 2 kali. Satu lepas subuh, yang kedua lepas maghrib. Tapi untuk orang yang tak bertariqat tu boleh baca lepas asar. Buka je buku ni, tengok tuan-tuan amalan lepas asar. Saya tunjukkan sikit supaya tuan-tuan dapat manfaat sama-sama ya. Muka surat 92. Tengok saya dulu sekejap. Muka surat 93. Siapa tak ada buku ni tak apa, catat dulu.
muka surah 93. Ini kenapa dipanggil Hizbul Bahar? Hizb ni macam maratib juga ya. Bahar maksudnya laut. Sebab yang menyusun ni namanya wali Allah ni, wali Allah besar, namanya Sayyid Abul Hasan Asy-Syadzuli. Sekali beliau naik bahtera, naik kapal. Orang dulu berjalan kapal tu dengan tiupan angin, barulah dibuka layar. Jadi bila angin tiup kan dia akan meniup layar. Itu yang panggil kapal layar. Bolehlah angin tu berjalan, bolehlah kapal tu berjalan. Tapi ketika beliau duduk di situ tak bertiup angin, angin pun tiup slow je. Macam mana nak meniup layar? Dengan ilham daripada Allah, beliau karang ni di laut. Jadi bila setelah beliau baca ni, angin pun bertiup dengan kuatnya dan cepatlah sampai. Dengan barakah itu orang panggil bacaan ini Hizbul Bahar. Bahar maksudnya laut. Muka surat 93 kata ulama ni petua ya, kalau siapa yang ada hajat yang besar-besar, setiap kali menyebut perkataan bahar, terus tawajuh, terus masukkan apa niat kita. Saya bagi contoh. Muka surat 93. Tuan-tuan tengok saya dulu. Fathabbitna wansurna wasakhir lana hadzal bahar. Bila sebut je bahar, terus niat, ya Allah, mudah-mudahan utuh balik hubungan keduanya. Tak payah sebut, niat saja. Macam saya buat sekarang ya. Fathabbitna wansurna wasakhir lana hadzal bahar. Kejap. Kama sakhartal bahra. Gitu. Saya dah tanda dah dalam ni ada 2 bahar. Siapa yang ada buku ni memang dah ada tanda dah. Siapa yang tak ada buku ni, buku Syekh Fahmi Zamzam kami, guru kami ada juga. Habib Omar ada juga. Syekh Nuruddin ada juga buku ni. Said Muhammad Alawi, Syawarikul Anwar ada juga. Tapi yang ini saya underline kan supaya senang kita nak masuk. Baik, siapa yang ada buku amalan Hizbul Bahar boleh buka sekarang dan underlinekan perkataan fathabbitna wansurna wasakhirna hadzal bahar. Yang tu underline. Sudah ya. Tapi buku saya ni saya dah underline dah. Kama sakhartal bahra li Musa, yang tu tak payah underline. wasakhartan nara li Ibrahim wasakhartal jibala wal hadida li Daud wasakhartar riha wasyayatin wal jinna li Sulaiman wasakhir lana kulla bahar. Situ masuk lagi. Maksudnya 2 tempat. Boleh ya. Siapa yang belum ada ijazah mengamalkan ini, saya ijazahkan sekarang supaya tuan-tuan, puan-puan dan termasuk yang ikut kami ni live ni Kak Ajah nanti siapa yang mungkin Kak Ajah akan kongsikan kepada orang, siapa saja yang lihat rakaman ini, walaupun rakaman sebut qabiltul ijazah, maka dapatlah ijazah gitu ya. Ini kalau dalam buku ni diamal lepas asar. Tapi yang bertariqat Syadzuliyah maghrib amal, subuh pun antara fadilat yang tadi apa? Memudahkan urusan. Apa sahaja urusan. Tapi biarlah urusan tu urusan yang besar-besar. Urusan kecil boleh juga tak apa. Apa dia? Handset kena curi orang. Mahal pula tu. Kalau yang RM50 tak apalah, beli baru. Ini yang RM3,000 manalah tahu dia kembalikan. Tapi handset tu sebenarnya benda kecil sangat. Yang besar-besar maksud saya ni yang melibatkan tadi jodoh, melibatkan hutang yang besar-besar, ataupun ada orang yang mungkin bermusuh-musuh, jaga-jagalah ya orang yang bermusuh-musuh ni. Baik, kita habiskan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhal Syahmi. Sudah tadi ya? Baik. Yang saya cerita ni betul-betul nama beliau. Allah barakah betul. Nombor 5, Imam Syekh Abul Hasan Asy-Syadzuli. Beliau lah yang menyusun apa nama tadi, amalan tadi? Hizbul Bahar. Hizbul Bahar. Berkata,
At-tasawwufu tadribun nafsi 'ala al-'ubudiyyah wa radduha li ahkamir rububiyyah. Tasawuf ialah mengajar jiwa untuk bertaat, yakni beribadah dan menyerahkannya kepada hukum hakam peraturan Tuhan. Beliau ni lebih mendalam lagi. Maksudnya kita serahkan diri kita pada hukum hakam ketuhanan, bukan saja hukum hakam syarak, hukum hakam ketuhanan. Apa dia? Kita nak hajat tertunai, sembahyanglah kita hajat, doa lagi, salawat lagi, tak juga dimakbulkan oleh Allah. Serah pada Allah. Adalah sebabnya tu, sama ada kita salah solat ke ataupun masih tak yakin ke, itu maksudnya serahkan kepada hukum ketuhanan. Ini lebih mendalam lagi ni. Kalau ikut tadi, ud'uni fad'uni wa qala du'uni astajib lakum, maka kata Allah, berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Tak kabul-kabul pun kita lah, tapi sebenarnya Allah kabulkan, tapi dalam bentuk yang pelbagai. Contoh ya, anak di tadika minta duit RM100 untuk dia minum dekat kantin. Agak-agak mak dia akan bagi tak RM100? Tak, mak dia akan bagi berapa? RM1 sahaja. Kabul tak namanya tu? Kabul. Anak dia brilliant, tingkatan 3, perform bagus dalam PMR, minta dibelikan motosikal. Keluar result brilliant, excellent, mak akan bagi tak? Bapak akan beli tak? Tak. Tapi bila bapak dia bagi? Nanti ketika dia belajar di universiti. Kabul tak tu? Kabul. Jadi Allah mengabulkan itu, satu, memang betul-betul apa yang kita minta diberi. Yang kedua, dalam bentuk yang lain. Kita minta kaya, nanti kalau Allah bagi kaya, dah tak solat dah tak datang dah majlis ilmu macam ni. Dibaginya dalam bentuk lain ataupun dilambat-lambatkan. Itulah. Jadi insya-Allah Allah kabulkan. Cumanya cepat lambat, banyak sedikit, pelbagai caranya. Baik. Imam Ibnu Ujaibah, yang paling tepat Ajibah, bukan Ujaibah. Ajibah. Boleh betulkan? Alhamdulillah, waktu kami pergi Morocco dulu, kami sempat ziarah beliau. Masya-Allah ya. Mari kita baca Fatihah untuk beliau, Al-Imam Ibnu Ajibah, dan seluruh ulama-ulama sufi, seluruh ulama-ulama yang namanya saya sebut dalam kitab ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nak pergi ziarah kubur beliau ni bukan senang. Sebab atas bukit, berjam naik atas tu lebih kurang 1 jam. Nak ziarah beliau. Kami ziarah dulu Al-Imam Ibnu Mashish. Itu pun kalau cerita panjang. Naik atas pakai roller, pakai apa panggil? Roller apa mengaji? Roller coaster. Tak boleh naik bas sebab dia jalan dia gini. Naik atas. Itu ada ulama lain juga di situ. Kemudian baru turun, jumpa. Berjam-jam nak datang sini. Dan kubur beliau sangat bersih, dijaga. Ia seperti satu bangunan kecil dan ada pemegang kuncinya, anak keturunan dia tu. Alhamdulillah dapat masuk situ, lainlah, rasa sedap. Sebab beliau antara yang mensyarahkan kitab Hikam. Hikam tu Ibn Atha'illah As-Sakandari. Alhamdulillah kami masuk dengan Syekh Fahmi Zamzam dengan rombongan kami. Tenang sekali dalam tu. Kubur itu. Kita jangan seperti di sebahagian orang kata, mengapa nak ziarah kubur-kubur wali? Ya, biarlah mereka. Yang pasti satu, kita bukan menyembah mereka, tetapi kita supaya dapat barakah.
ziarah orang-orang yang alim, yang wali-wali Allah ni, mereka lah yang mengarang kitab. Sampai sekarang kita baca kitab mereka. Kenapa tak berterima kasih dengan mereka? Di samping lagi, kalaulah mereka itu bukan orang pilihan, kita nak ke kita pergi daripada Malaysia jauh-jauh ni 15 jam tu tuan-tuan. Kawan kami balik Malaysia kena stroke kecil, minor stroke. Sama-sama kita ingat ya, kalau kita duduk dalam kapal terbang, kalau boleh gerak-geraklah, jangan duduk saja. Ni daripada sini ke Casablanca, ke Oman dulu, Oman ke Casablanca tu, ya Allah, berapa jam tak ingat saya. Dia kena stres kata ya. Kalau tak nanti kawan kami kena minor stroke. Apa panggil? Stroke kecil ke apa? Jaga-jagalah. Kalau dia bukan orang yang hebat, adakah kita jauh daripada Malaysia ni nak ziarah begitu? Maaf. Kalau orang yang pembunuh kita ziarah tak kuburnya. Orang pembunuh. Orang yang merompak kita ziarah tak kuburnya. Bermakna orang yang kita ziarah ni bukan orang sembarangan, dan yang kita ziarah bukan zaman lani, daripada dulu lagi, bermakna barakah. Betul ya? Bukan seperti sebahagian orang kata menyembah kubur apa semua. Biarlah mereka tu. Orang yang merasa dia tahu, merasa tenang, sedap. Kita sambung, apa kata beliau? At-tasawwufu huwa ilmun yu'rafu bi kayfiyatus suluki ila hadrati malakil muluk wa tasfiyatul bawatin minar radha'il wa tahliyatuha bi anwa'il fada'il wa awwaluhu ilmun wa wasatuhu amalun wa akhiruhu mauhibatun. Masya-Allah. Tasawuf adalah ilmu yang diketahui dengan cara betul tersebut, yakni mencapai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyucikan batin daripada semua sifat tercela dan menghiasinya dengan berbagai sifat terpuji. Ilmu tasawuf awalnya ilmu tentang amal dan akhlak yang kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya suka sangat mula-mula kita belajarlah apa itu sabar, apa itu baik hati, sedekah. Pertengahannya apa? Amal. Ikhlas, kita masih ikhlas. Bersihkan batin, mesti bersihkan batin. Baru cahaya Allah bagi. Dalam kitab Al-Hikam Ibn Atha'illah, orang kalau Allah bagi 3 cahaya ni, bahagialah orang itu. Disebut Al-Anwar Al-Waridah. Al-Anwar, cahaya-cahaya. Al-Waridah, pemberian Allah. Ada 3. Mudah-mudahan kita dapat. Mudah-mudahan. Kadang-kadang kita dapat, cuma kita tak sedar. Dan kadang-kadang kita dapat, kemudian hilang balik hati kita. Dia kembali pada hati. Kalau hati yang bersih, dapatlah 3 cahaya ni. Satu namanya cahaya intibah. I-N-T-I-B-A-H, intibah. Yang kedua iqbal, I-Q-B-A-L, iqbal. Sudah? Yang ketiga wisal, S-H-A-L, wisal. Pertama sekali cahaya intibah, I-N-T-I-B-A-H. Dalam bahasa Arabnya alif nun ta ba alif ha simpul, intibah. Yang kedua iqbal, I-Q-B-A-L. Bahasa Arabnya alif qaf ba alif lam, iqbal. Yang ketiga wisal, W-I-S-H-A-L. Dalam Arabnya waw sad alif lam, wisal. Intibah, jaga-jaga, perhatian. Cahaya ini kalau dia datang, maka kita berjaga-jaga. Orang yang mati hatinya jadi hidup, orang yang lalai jadi ingat, orang yang berdosa jadi bertaubat, taubat betul-betul.
namanya taubatan nasuha. Dia jadi tersedar, sebab tu dipanggil intibah. Maka kalau dia berdosa, dia cepat-cepat hilangkan dosanya itu. Ini permulaan awal. Orang yang bertaubat selalu dapat itu. Cahaya namanya tadi intibah. Nanti kalau dah betul-betul bersih, kalau tak bersih dia tak naik cahaya yang kedua ni. Kalau dah bersih dia akan naik. Cahaya tu namanya iqbal. Iqbal maksudnya terima. Dia menerima. Menerima apa? Menerima ilham. Dia menerima panduan-panduan rohani. Dia sudah tak lihat makhluk dah. Maksudnya dia sudah berjaya menghilangkan makhluk dalam dirinya. Gangguan makhluk yang paling besar namanya hawa. Hawa nafsu yang kita cerita 3 ta tu, wanita, tahta, harta. Nafsu tu dah cuba dapat dihilangkan. Sudah, barulah dia akan mendapat satu lagi cahaya yang lebih kuat, lebih terang dan lebih kejap. Cahaya ini namanya cahaya wisal. Wisal maksudnya usul. Usul maksudnya sampai. Dia sudah kenal Allah. Bukan dia lihat Allah dalam artinya alif, lam, ha, ataupun dia tengok cahaya harum, tak. Itu bukan Allah tu. Tapi perasaan itu dekat dengan Allah. Orang begini ni dia nafsunya. Ini kalau kita lihat dari segi cahaya ya. Kalau nafsu, dia sudah mencapai kepada nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah. Tapi cahaya ni tak akan dapat kalau hati tak bersih. Hati kena buka dulu. Hati tadi tu kena buka dulu. Dan hati tu nak kena buka dia punya mata hati tu. Mata hati tu ada berapa lapis? Kita test dahulu. Ingat mata hati. Hati tu ada berapa lapis? Sebelum kita jawab mengaji ya. Ada berapa? 5. Ingat. 1 lapisan paling luar yang kena buka mata hati tu namanya basirah. Saya cerita bab cahaya tadi kan. Cahaya tu nak masuk ke dalam hati, tapi hati tu kena hidup dulu. Hati tu kena buka dulu. Macam mana nak buka? Mata hati tu kena terbuka. Lapisan hati tu ada banyak. Jadi yang luar sekali tu mata. Buka mata hati tu. Mata hati tu namanya basirah. Macam mana kita nak tahu mata hati kita terbuka ataupun tidak? Kita tahu tak ni baik ni buruk? Kalau kita tahu hati, kalau kita tahu solat tu baik, tak sembahyang itu tak baik, menutup aurat itu baik, buka aurat tak baik, mengatur orang tak baik, memuji orang baik, alhamdulillah dah tu. Terbukalah mata hati tu namanya apa? Basirah. Di ketika orang itu tahu mana baik mana buruk, disitulah dia mendapat hidayah daripada Allah. Dia mendapat hidayah daripada Allah. Tapi cuba tanya diri sendiri. Kita ni tahu sembahyang berjamaah itu baik, kenapa tak sembahyang? Kita dapat hidayah tak? Ya. Tapi lapisan yang kedua tu tak terbuka lagi. Namanya dhamir. Dhamir tu penting. Kenapa? Dia nanti yang akan suruh basirah. Yang ni baik kan, lakukan, kata dhamir. Yang ni tak baik kan, tinggalkan, tu kata dhamir. Tu kata dhamir ni penting. Ini dah pesanan yang kedua. Sudah ya. Ketika orang itu tahu memuji orang itu baik, mengeji orang itu buruk, basirahnya terbuka, orang itu sudah mendapat hidayah. Tapi belum tentu lagi taufik. Ketika dia tahu memuji orang itu baik, lalu dia puji, bagus kamu, dia sudah ikut apa yang disarankan oleh dhamir. Ketika dia mengikut saranan daripada dhamir, orang itu sudah mendapat taufik. Mana lebih tinggi, hidayah ke taufik? Taufik. Kalau dapat hidayah, sudah pasti tak dapat taufik.
Belum. Kalau sudah dapat taufik, pasti tak dia dapat hidayah? Pasti. Barulah masuk lapisan hati yang ketiga, namanya fuad. Namanya fuad. Itu nama istilah-istilah lapisan hati. Fuad ni hakim. Hakim. Begini, ketika orang itu buat apa yang disarankan oleh dhamir, fuad akan jadi hakim. Dia akan menghukumkan. Contoh, kata basirah, hati saya ya, kata sebagai seorang suami saya mesti bertanggungjawab kepada isteri. Siapa yang cakap tu? Basirah. Maka ketika saya menyedari itu tanggungjawab yang baik, saya sudah dapat hidayah ke belum? Dapat hidayah. Dhamir saya kata ustaz, kerana ustaz tahu ustaz perlakukanlah isteri dengan bertanggungjawab. Siapa yang kata tu? Dhamir. Maka saya pun menjadi suami yang bertanggungjawab. Ketika itu saya sudah naik maqam daripada hidayah kepada taufik. Ketika itu lapisan yang ketiga tadi namanya apa tadi? Fuad akan bagi tahu, muhadir, kamu orang yang baik. Dia akan hukumkan begitu. Tapi kalau saya cuma tahu je, tapi saya tak bertanggungjawab, maaf, orang lain. Dia tahu je, tapi tak jadi pun suami yang baik. Dia dapat hidayah, dapat tak taufik? Tidak dapat. Fuad akan kata, kamu bukan suami yang baik. Yang tu tak boleh disembunyi tu. Fuad tu memang setiap orang akan ada. Kita sendiri sebenarnya tahu kita ni baik ke tak baik. Kita sendiri tahu. Walaupun orang itu pretend to be good, berpura-pura jadi baik, fuad yang kata tak, kamu bukan orang yang baik. Sudah. Sebaik-baik fuad, ada lagi yang dia tak boleh nak ungkap. Kena tolong lapisan yang keempat, namanya sir. Namanya sir. Begini, fuad dia melihat fenomena Aceh, contoh Aceh dilanda tsunami. Dia akan bertanya-tanya tu, kenapa berlaku di Aceh walhal kan situ orang yang baik-baik, pondok-pondok pun dah musnah, buku-buku agama, kenapa dia tak boleh nak mengungkapkan. Dibantu oleh sir. Sir tu namanya rahsia. Kalau sirnya hidup, sirnya akan bagi tahu pada fuad tadi tu, fuad dalam diri juga ni, kamu tak tahu ke, kan Allah sudah takdirkan sesuatu berlaku, takdir dengan sifat iradah. Bila tu? 50,000 tahun sebelum kejadian langit dan bumi. Will you question Allah for that? Will you question Allah? Allah dah tentukan. Gitu. Barulah fuad itu tenang. Siapa yang tolong tadi tu? Lapisan paling dalam. Ini untuk para nabi dan rasul lah ni. Untuk orang-orang yang istimewa, para wali-wali Allah. Namanya Latifah. Namanya Latifah. Latifah ni begini. Untuk bahasa moden ni biar saya dekatkan begini. Tuan-tuan tahu tak apa nama ni Najmi yang kita boleh tengok internet tu? Kalau dalam handphone panggil apa? Android. Android ni apa? Sistem. Tahu tuan-tuan tahu Android? Android tu ada kaitan dengan Wi-Fi kan? Wi-Fi. Yang bar tu lah Wi-Fi tu kan. Kalau kita onkan data, dia akan dapat tangkap internet seluruh dunia ni. Maksudnya dalam handphone kita ada apa? Mengaji on Android tu. Android kalau kita onkan tu kan data tu kan. Kalau buka internet, apa yang tuan-tuan tak tahu dalam dunia ni? Yang berlaku di Makkah sekarang tuan-tuan tahu. Di Mesir tahu, di Yaman tahu sekarang, di Indonesia tahu. Jangan kata di Kubuk Panjang. Ni semua kita tahu ni sebab Android kita terbuka. Itulah namanya basirah. Namanya Latifah. Latifah ni tapi kena buka Android dulu. Kena buka data dulu. Itu yang kena buka lapisan. Kena buka apa? Kena buka sir, kena buka fuad, kena buka dhamir, kena buka basirah, baru dapat. Kalau dia terbuka sendiri tu tak boleh.
Nak kita sebut sekadar mudah-mudah, tapi nak cerita mudahlah, nak dapatnya payah. Ini semua kerana hati yang bersih. Bila dibuka semua tu, baru menerima cahaya tiga tadi tu. Pertama intibah, yang kedua iqbal, yang ketiga wisal. Bila dah wisal tu ma'rifatullah. Baik. Sila pengaji yang tadi. Maaf lama tunggu. Baik. Baik. Boleh. Bang Haji tanya soalan yang baik ya. Dan ini praktikal sekali soalan ni. Kalau kita ziarah orang yang saleh, yang dah meninggal dunia, wali-wali Allah ke, para imam-imam macam Imam Syafi'i di Mesir, apa yang harus kita buat? Dia sebenarnya ada satu buku panduan tu Haji. Panduan berziarah. Yang mudah-mudah dulu. Kita bagi salam dulu. Assalamualaikum wahai Imam Syafi'i. Macam kita ziarah mak di kubur, Assalamualaikum mak, apa khabar? Boleh tak begitu? Boleh, cuma kita je takut. Dia jawab baik. Sudah. Dia sebenarnya roh tu dikembalikan pada tubuhnya, cuma dia tak boleh nak jawab. Kita tanya, Assalamualaikum mak, apa khabar? Alhamdulillah. Keluarga kita tahun ni buat korban kambing. Amir dah kahwin dah mak. Anak bungsu mak tu dah kahwin. Boleh cerita, tapi jangan kuat sangat. Nanti ditengok orang sebelah, tak habis Yasin dia nanti. Dia asalnya boleh. Kalau nak buat, tak buat pun tak apa. Kalau saya buat dekat kubur mak saya buat. Apa yang patut saja, mak saya bawa balik. Mak saya di Kuching saya bawa balik. Alhamdulillah sihat semuanya. Kemudian baca Yasin. Kalau tak dapat baca Yasin, bacalah Qul huwallahu ahad 11 kali. Ni tuan murid ingat ni. Kadang-kadang kita rushing sangat nak balik. Saya paling bagus begini. Kalau kita nak ziarah kubur kan, kubur mak, kubur Tok Wan, kubur Pak Saudara, paling bagus cari satu pot dulu. Pergilah kubur mak dulu. Ramai-ramai kita adik-beradik baca Yasin dan diniatkan keseluruhan keluarga tadi dan yang ada kat situ, keseluruhan. Barulah nanti kita pergi kubur Tok Wan, tak payah baca Yasin lagi, kan panjang. Baca saja apa? Qul huwallahu 11 kali. Kalau tak pun sedekah Fatihah. Walau sebenarnya kita dah baca dah Fatihah tadi tu, cukup sebenarnya. Tapi bila kita ziarah, maka lebih seronok lagi. Fatihah sekali. Kemudian bagi salam, Assalamualaikum pun tak apa ya. Sebab assalam tu kan salam sejahtera. Baik, kita pergi kubur tadi tu mengaji ya. Kita baca tahlil. Macam mana tahlil? Baca buku tahlil tu boleh. Baca buku tahlil Yasin, kemudian bertahlil kat situ boleh. Jangan lupa siram dengan air, kemudian bunga tu namanya tafaul. Apa dia? Dengan berkat air sejuk tadi tu, ya Allah, mudah-mudahan sejuk juga orang dalam tu. Mudah-mudahan urusan selebihnya serah pada Allah. Sama juga dengan bunga tu. Bunga, jangan bunga plastik, bunga berhidup. Sebab bunga-bunga hidup, pokok-pokok tu semua mendoakan si mayat. Tambah satu lagi, macam Bang Haji tadi tu, boleh tak? Contohnya orang ni orang alim, kita bertawassul dengannya. Dijawab boleh. Ini ijma' ulama mengatakan boleh ni, kecuali orang-orang yang tertentu lah, itu terpulang mereka. Tawassul maksudnya apa? Tolong difahami ni. Tawassul maksudnya kita minta kepada Allah dengan membawa sesuatu yang disukai oleh Allah. Orang wali Allah tu Allah suka tak? Allah suka. Siapa yang bagi karamah pada wali-wali? Allah. Siapa yang bagi ilham, petunjuk pada mereka jadi orang yang baik, mendakwah orang, mengajak orang? Siapa? Allah. Kan tu semua datang daripada Allah tu. Maksudnya kalau nak bertawasul boleh, kalau tidak bertawasul tak jadi masalah.
persoalan kita sekarang bukannya kita mewajibkan tawassul, tolong difaham ni. Tapi kalau orang yang bertawassul jangan disalahkan, gitunya. Boleh, tapi faham apa dia tawassul, tetap minta pada Allah dengan sesuatu yang dekat kepada Allah. Antara yang dekat pada Allah, amal soleh, boleh tawassul. Ya Allah, kunci saya hilang, dengan berkat solat subuh saya lakukan tadi tu, mudah-mudahan dapat kunci saya. Itu bertawassul dengan orang saleh, dengan amal saleh. Ya Allah, tadi ya Allah, saya ditimpa masalah sekarang. Saya buat baik dengan mak ayah saya bagi mereka duit gini semua sekali. Boleh bertawassul dengan orang dengan amal saleh, ataupun bertawassul dengan orang saleh. Siapa dia orang saleh? Sama ada dia masih hidup ataupun dah meninggal dunia ni. Yang meninggal dunia ni termasuk nabi, termasuk sahabat, tabi'in, termasuk tok guru tadi tu. Tapi kita minta pada Allah. Ya Allah, dengan berkat siapa? Tuan guru kami ni, mudahkanlah urusan kami. Kita minta pada tuan guru ke minta pada Allah? Minta pada Allah kerana barakahnya mereka. Kalau yang pembunuh ataupun orang perompak kita bertawassul tak? Tidak. Boleh nak? Jadi persoalannya boleh tak bertawassul? Sangat boleh. Saya nak bagi tahu nak tuan-tuan, alang-alang soalan ni pengajian saya ditanya. Saya dulu mengarang satu kitab namanya Solat Nabi Menurut Mazhab Syafi'i, antara kitab-kitab awal saya. Waktu tu kunci saya hilang. Saya cari tak jumpa. Isteri saya cari tak jumpa. Buka dah kereta pada pengaji, seat tak seat semua dibuka. Bonet tak bonet semua dibuka belakang tu. Rumah cara saya kata, ya Allah, saya tengah menulis buku dah nak habis dah. Akhir sekali saya bertawassul. Saya sebut depan Allah, saya berdoa, ya Allah, dengan berkat semua nama-nama ulama yang ada dalam buku saya. Nama buku tu Solat Nabi Menurut Mazhab Syafi'i. Buku saya antara yang terawal-awal. Dengan berkat semua ulama-ulama, orang-orang salih yang ada dalam buku saya ini, ya Allah, mudah-mudahan dengan berkat mereka kunci saya dikembalikan. Saya cakap dalam masjid ni, demi Allah, tak sampai berapa minit isteri saya kata, "Bang, ada kunci ni kat mana? Dalam kereta." Walau dah buka dah tadi tu. Kalau kata saya buka seorang, zaujah buka juga dua-dua, tak jumpa. Itu namanya tawassul. Yakin. Kalau kata tak betul, jumpa kunci tu, itu namanya tawassul. Jadi kalau orang bertawassul boleh tak? Boleh, tapi i'tiqad apa? Minta kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dekat dan hampir dengan Allah. Yang hampir tu termasuklah amal soleh, termasuklah orang-orang soleh. Siapa yang paling soleh kalau tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian ada juga mengaji, ada qasidah dia dibaca. Qasidah tu sebenarnya qasidah tawassul. Antaranya saya ada qasidah tu, saya tak bawa sekarang. Itu antara yang boleh kita buatlah kalau kita nak ziarah. Kalau tak nak bertawassul, tak mengapa, doa saja pada Allah. Cuma tawassul itu salah satu cara untuk dicepatkan kabul permintaan doa kita. Dalam Sahih Bukhari ada 3 orang masuk dalam gua, tiba-tiba batu besar tergolek, bum, menutup pintu gua tu. Akhirnya macam mana? 3-3 bertawassul. Seorang, ya Allah, saya buat baik dengan kedua orang tuaku, maka dengan berkat amalan soleh tadi tu, bukalah pintu gua. Buka sedikit, tergolek sendiri, dia buka, nampaklah cahaya tu. Yang kedua, dia bertawassul juga, saya tak ingat. Tapi yang ketiga, dia kata dia maaf dalam hadis ni, dia diajak sepupu dia macam berzina, tapi dia tahu ini adalah yang tak baik. Ya Allah, saya bertawassul dengan amalan yang saya tolak tadi tu. Akhirnya 3-3 terbuka. Tu yang kata ulama, boleh bertawassul dengan amalan
soleh. Boleh juga dengan amalan orang soleh. Yang tajuk ni besar sebenarnya, kalau saya nak cerita panjang. Baik, setakat tu dulu mengaji nah. Nanti kita akan cerita lagi, sebab kita dah pukul 10.30. Saya ada janji untuk mengijazahkan buku tu. Ada bawa tak buku tu? Syahmi, Najmi tolong ambil dulu buku yang di luar tu ya. Ada 2 buku. Baik. Di samping Najmi ambil, kita baca sedikit dulu. Yang itu betul. Sebab dalam tu banyak amalan. Jadi biar kita ada ijazah, baru kita rasa sedap sikit beramal ni. Ada 2 kan itu tuan-tuan beli. Satu buku adab. Letak di luar juga. InsyaAllah saya sainkan. InsyaAllah saya akan sain di belakang. Sebab buku ni buku guru saya. Ada tempat yang sain guru saya tu, InsyaAllah guru saya yang sain. Tapi kalau tuan-tuan nak juga saya sain dekat belakangnya tu, sebagai tanda kita ijazahkan. Baik, mari kita lihat dulu, ambil barakah. Imam Malik berkata, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Nah, sila Najmi baca sesiapa yang belajar. Surat 12. Kita tutupkan dengan Imam Malik ya. Alang-alang lah dengan Imam Ahmad. Cuba. Sesiapa yang belajar ilmu fiqh tapi tidak belajar ilmu tasawuf, maka dia adalah fasik. Contohnya dia belajar ilmu fiqh tapi tak belajar ilmu tasawuf. Dia solat tapi mengumpat orang, kan fasik tu. Sesiapa yang belajar ilmu tasawuf tetapi tidak belajar ilmu fiqh, maka dia adalah zindiq ni kafir. Begini, dia pun belajar tasawuf tapi tak belajar hukum hakam solat sangat. Akhirnya dia rasa dirinya maqam dah tinggi, dah tak solat, kan zindiq tu. Dan sesiapa yang mengumpulkan kedua-duanya, maka dia adalah sesuatu yang tahqiq maksudnya yang benar. Dia sembahyang tak nak mengumpat orang, dia bersedekah tak nak sum'ah, yang cerita-cerita ke orang. Itu maksudnya terjaga. Baik, kita habiskan halang 2 tu ya. Imam Syafi'i menyebutkan tentang kepentingan tasawuf, faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida wa in fa inni wa haqqullahi iyyaka ansahu fadzalika qasil lam yadu qalbuhu tuqa wa hadha jahulun kayfa dzul jahli yasluhu. Menjadi seorang faqih dan seorang sufi, maka janganlah menjadi salah satu sahaja. Maksudnya kalau dia tahu bab fiqah, kena dia tahu juga bab tasawuf. Sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala, aku benar-benar ingin menasihatimu. Maka orang yang boleh menimba hukum hakam dengan ilmu fiqah, hatinya tidak merasa kelezatan takwa. Dia tahu ni sah, ni batal, ni wajib, tapi dia tak dapat rasa sedap waktu dia solat. Sebab dia tahu sah saja, tapi nak menyelami makna solat ketika dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia sebenarnya Allah bagi tahu hamba tu telah memujiku. Dia tak tahu benda tu, dia tak merasa, sebab hatinya tak fikir benda tu, sebab dia tak belajar tasawuf. Dan orang ini yang hanya menjalani tasawuf adalah orang yang jahil. Bagaimana orang yang jahil boleh menjadi baik? Dia sembahyang Allah hati, tapi tak baca Fatihah, macam mana nak sah? Maaf ya, kadang-kadang dia sembahyang tapi wuduk tadi tersentuh isteri. Kalau dia bertaklid pada mazhab Hanafi boleh, tapi dia tak tahu Hanafi pun tak tahu, dah batal selama-lamanya. Itu jadi maksudnya orang yang tidak bermanfaat. Yang terakhir, Imam Ahmad bin Hanbal berwasiat kepada anaknya Abdullah, ya waladi, jangan ya waladi, ya waladi. Ada satu doa, tuan-tuan jangan silap baca ya. Allahumma ghafirli dhunubi wali walidayya. Jangan wali walidayya, jangan. Tolong betulkan sama-sama ya. Rabbi ghafirli wali panjangkan wali walidayya.
Jangan wali-walidayya, jangan. Wali-walidayya. Boleh? Yang tu kena panjang. Tapi ada yang pendek, jangan dipanjang. Tadi yang pendek tadi yang panjang dipendek. Nah, yang panjang sepatutnya Rabbighfirli waliwalidayya. Yang salahnya Rabbighfirli waliwalidayya. Itu salah, tak tepatlah. Yang kedua, ada yang patut dipendek dipanjangnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan baca wa qina adzabannar. Kalau wa qina, wahai Tuhan perempuan jadi. Tolong sama-sama ya. Semula Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Betul. Wa qina adzabannar. Jangan dipanjang. Wa qina. Kalau wa qina dipanjang, dia artinya wahai Tuhan perempuan, selamatkanlah kami. Kan bahaya tu. Tolong sama-sama ya. Ini pun sama. Ya waladi, alayka bimujalasati haula'il qaum fa innahum zadu alaina bikathratil ilmi wal muraqabati wal khasyati waz zuhudi wa 'uluwil himmati. Wahai anakku, hendaklah kamu duduk bersama kaum ini, yakni ahli sufi, kerana mereka telah melebihi kita dengan dapatnya ilmu, muraqabah, khasyat, yakni takut kepada Allah, zuhud dan hikmah yang tinggi. Walhal Imam Ahmad pun ahli sufi juga. Imam Ahmad pun ahli sufi juga. Tapi beliau tawadhu. Imam Ahmad ni dikatakan setiap malam 300 rakaat solat malam ni beliau. Hadis 1 juta dalam kepala ni mengaji. 1 juta. Tanyalah apa hadis sahih. Tak lemah. Ni tak payah pakai Google. Allah. Macam mana mereka tu ya? Siapa nak jadi guru, jadi anak murid. Siapa nak jadi murid Imam Ahmad, dia mesti menghafal 20,000 hadis. Mesti menghafal. An tu Najmi baru sebut hadis, bukan hadis terus tak. An 20,000 hadis. Ada sekali tu orang tu nak jadi murid Imam Ahmad. Siapa jadi murid Imam Ahmad? Masya-Allah, jadi sonok kerana ulama besar. Kata Imam Ahmad, boleh hafal 20,000 hadis. Dia pun siang malam hafal. Memang kuat ingatan mengaji. Ni ulama besar juga ni. Sudah sampai hari yang dijanjikan, ya Allah, iqra, baca. Dia pun baca. Hadis pertama an hadis. An hadis. An hadis. Habis 20,000 hadis. Saya tak tahu berapa lama ya. Kata Imam Ahmad, semua 20,000 tadi hadis yang kamu hafalkan itu semua hadis palsu. Semua hadis palsu. Allah, kalau kita tak payah dengan syekh ni, buang masa saja. Tapi ketika orang lain membaca hadis tu, anak murid ni lah yang paling tahu ni palsu, sebab dia dah hafal hadis. Kadang-kadang palsunya bukan seluruh hadis, 2-3 patah perkataan jadi ubah, jadi apa. Macam mana tok gurunya sendiri Imam Ahmad itu, masya-Allah, luar biasa kan. Allah, saya dah cerita dengan tuan-tuan dulu cerita Imam Ahmad kan. Ingat lagi cerita tu, istighfar tu. Kan ingat mengaji dah? Kalau dah ingat tak payah cerita lagi. Sebab dah dicerita. Cuma saya rasa ralat sikit sebab saya dahulu pernah taklah berjanji, tapi saya pernah sebut kenapa sebelum tidur kita baca bismikallahumma. Hari ini saya cerita ya. Yang ini persaksian tentang kebenaran tasawuf oleh ulama umat. Kita sama minggu depan insya-Allah ya. Baik. Saya nak 5 minit, sebelum 5 minit lagi kita akan ijazah ya. Kenapa sebelum tidur kita baca bismikallahumma? Ini kerana 2 sebab. Satu, diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ajar bismikallahumma ahya wa amut, boleh bismikallahumma amutu wa ahya, boleh. Yang penting baca doa tu. Ada satu lagi sebab disebut oleh Al-Imam Ibnu Kathir. Imam Ibnu Kathir dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah,
di kitab sejarah ni, Al-Bidayah wan Nihayah. Dulu ini cerita kenapa datang perkataan Bismikallahumma. Dulu, ini zaman-zaman dulu cerita ya, ada kafilah Arab datang ke satu tempat, dan orang tempat tu tak berapa suka dengan mereka datang. Antaranya yang tak suka tu siapa? Jin. Antaranya jin. Jin ini tak suka. Kafilah ini datang di situ. Kafilah ni bawa unta, bawa lembu, kambing begitu. Lalu jin itu menyerupai seorang perempuan tua, datang bawa tongkat. Ketika dia datang dan dia pacakkan tongkat ni, gitu, bertempiaran lari binatang-binatang. Sebab yang tahu jin tu siapa? Binatang. Larilah unta, larilah kambing, cari lagi orang, baru dapat jumpa balik. Kawan ni dah pergi dah ni. Bila dijumpa balik unta-unta, kambing-kambing tadi, hari selepasnya datang lagi perempuan tua ni sebenarnya jin. Datang, marah lagi, dan ini hentakkan lagi tongkatnya itu. Lari lagi pula yang itu. Orang jadi hairan. Bertanyalah dengan siapa-siapa yang tahu. Tak tahu. Siapa gerangan perempuan tadi itu. Akhirnya berjumpa dengan orang perempuan tua juga. Dan orang perempuan tua tadi bagi tahu siapa orang itu. Orang tuanya kata, sebenarnya yang datang itu adalah jin. Iblis lah, tapi menyerupai perempuan. Kenapa dia tahu? Sebab yang ini pun jin juga. Yang perempuan ni jin juga. Tapi bagus juga dia ni, jin ni bagus juga. Dia kata, kalau dia datang, kamu bacakan ini. Apa dia? Bismikallahumma. Itu je. Ini sangat very powerful sebenarnya. Perkataan ni, dua ni sangat very powerful. Tapi tuan-tuan, insya-Allah akan lebih yakin ya bila dengan cerita saya ni. Cerita ni ada di dalam kitab apa tadi? Al-Bidayah. Kalau boleh tulislah supaya tahu sumber ceritanya. Al-Bidayah wan Nihayah. Siapa yang mengarang tadi, Mak Ajah? Al-Imam Ibnu Kathir, seorang muhaddis, seorang mufassir. Kitabnya tebal dalam bahasa Arab. Al-Bidayah wan Nihayah, nama kitab tu tadi. Lalu kata jin ni tadi, kalau dia datang, perempuan tu datang, cukup kamu baca Bismikallahumma. Bismika maksudnya ya Allah dengan namamu, Allahumma ya Allah. Itu je yang kita baca sebelum tidur tu lah. Cuma sebelum tidur tu kita tambah lagi Bismikallahumma ahya, ataupun Bismikallahumma amutu wa ahya. Kadang-kadang tak ada sebut amut, mati dulu kita. Bismikallahumma ahya, tak ada amut. Mata mengantuk sangat. Kadang-kadang mati betul itu. Bismikallahumma amut, mati betul. Baca apa tadi? Bismikallahumma. Inilah antara amalan yang diajar oleh iblis yang boleh kita amalkan. Sebab salah satu antara amalan yang diajar oleh jin ataupun iblis, ayatul kursi. Memang ini dalam hadis sahih ya. Sayyidina Abu Hurairah pernah berlaku gandum dicuri oleh seseorang. Akhirnya 3 malam dicuri. Sayyidina Abu Hurairah tekad, siapa yang curi ni? Rupa-rupanya apa? Jin yang curi. Ditangkap. Lalu jin minta tolong, lepaskan saya, dan diajarnya, kalau kamu baca ayat ini, insya-Allah tidak akan datang jin dan iblis. Apa ayat itu? Ayatul kursi. Siapa yang ajar ni? Jin. Memang Nabi dah ajar dulu, tapi ini berlaku pada jin. Pagi esoknya Sayyidina Abu Hurairah tanya dengan Nabi. Kenapa? Sebab Sayyidina Abu Hurairah kan duduk di sofa, kan dekat dengan rumah Nabi. Ya Rasulullah, begini-begini, malam tadi begini-begini, jin ni pula mengajar saya begini-begini. Kata Nabi, jin itu pembohong, kata Nabi.
Jin itu pembohong, maksudnya jangan percaya. Tapi dalam bab ini boleh percaya. Dalam bab dia ajar Ayatul Kursi itu betul, sama dengan kisah ini. Jin itu pembohong. Sebab itu maaf ya, maaf kalau kita pergi jumpa orang ke, maaf ya, siapa-siapalah tiba-tiba dia bercakap yang buat ini hajah bedah, jangan percaya. Jin yang dalam badan. Kamu tahu kenapa kamu sakit, yang buat ni Haji Mat, jangan percaya. Tapi jangan pula kata dia bohong, mana tahu betul-betul. Sebab jin ni dia pandai berbohong. Maksudnya jangan terus percaya. Takut nanti Haji Mat, kesian Haji Mat tak buat pun, kelahi lagi. Itu jaga-jaga. Tapi dalam bab ni tadi betul. Apa dia Ayatul Kursi dengan Bismillah. Yang ni akhirnya datang jin yang tadi tu dalam bentuk manusia tadi tu, kawan yang seorang ditendang oleh kawan yang seorang ni. Dia ingat pesanan orang tua semalam tu. Datang orang tua tu, dia pun baca Bismikallahumma. Kawan tu menggelupur. Bila menggelupur, dia menendang salah seorang yang ada di situ, nama dia Harab. Nama dia Harab. Meninggal Harab itu. Kemudian ada syairnya. Nanti saya baca syairnya tu. Syair ni kalau dibaca 3 kali, jarang orang boleh baca syair ini 3 kali. Kali kedua boleh, ketiga mesti ada silap. Mesti ada silap. Yang tu saya cerita minggu depan. Tapi yang boleh kita amalkan apa tadi? Bismillah. Kuat tak kuat? Kuat. Jadi bila kita baca sebelum tidur, yakin. Di samping kita ingat cerita tadi tu, ya. Jadi walaupun pendek, tuan-tuan bayangkan, pendek je kan, Bismillahirrahmanirrahim, pendek je kan, itu boleh menghanguskan, membakarkan jin. Kalau Ayatul Kursi macam mana mengaji? Ayatul Kursi. Tapi syaratnya mesti yakin. Nak yakin tu kena bawa cerita macam ni lah, baru kita bertambah yakin. InsyaAllah ini kita ijazahkan pada semua dengan ijazah umum daripada guru-guru saya yang mengijazahkan amalan-amalan yang baik. Secara khusus saya tidak diijazahkannya secara khusus, tetapi sanad kita bersambung dengan Imam Ibnu Katsir melalui kitab-kitab yang guru kita ijazahkan. Dan ijazah umum ini termasuk juga ijazah amalan sebegini. Kalau tuan-tuan nak amalkan, silakan saja. Macam mana? Setiap tidur, kecuali orang yang mengubat orang yang sakit tu, itu cara mengamalkannya macam tadilah, dia baca Bismillahumma. Macam tuan-tuan tak payah, kita baca je sebelum tidur. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Buku ini karangan guru kami Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Ba'lawi Al-Husaini. Sepanjang tahun ada amalan kat sini ni, termasuk buku Al-Adab. Al-Adab yang tuan-tuan beli tu juga kan majahnya, termasuk buku itu. Dalam buku ini macam-macam amalan. Dalam buku ini pun penuh dengan amalan. Maka dengan itu beliau ijazahkan karangan beliau kepada saya keseluruhannya. Maka dengan ijazah itu saya ijazahkan semua yang hadir untuk mendapat juga ijazah 2 buku ini. Satu Kunuzul Hasinah dan juga kitab Al-Adab. Tuan-tuan semua kami terima. Sekarang tak payah minta izin saya dah. Apa saja amalan dalam buku tu dah boleh diamalkan. Ya? Baik. Banyak sangat buku dalam tu, banyak sangat. Antaranya yang pernah saya sebut kat sini, cara potong kuku, 4 cara potong kuku tu kan ada dalam buku. Macam-macam lah amalan dalam tu dah boleh amal dah sekarang. Cuma kalau tak tahu cara beramal, stop dululah, tanya dulu kemudian. Tapi yang mudah-mudah di situ tu paling banyak amalan untuk baby. Contohnya anak menangis, cucu menangis, contohnya banyak sangat dalam buku tu. Buku ni untuk bulan-bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai ke sini. Banyak di dalam buku ni. Kita baca Fatihah sekali untuk guru kita Sayyid Muhammad Amin bin Idrus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu.
siratal Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu. Allahumma salli ala rasulika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an mashayikhina wa 'an jami'il muslimina wa salli rahmatika ya arhamin wa bil khusus ila shaykhina as-sayyid al-habib Muhammad Amin ibn Idrus al-Husaini wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilayhi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wassallallahu ta'ala wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Mohon maaf saya dah lebih sangat masa ni. Nanti mulai daripada minggu depan paling lambat pun pukul 10.30 macam itulah ya. Ini pun dah terlebih, mohon maaf semua.